Dia kata mana perlu izin isteri kan? Memang tak perlu izin isteri pun, tapi authority. Jadi apa yang Aisyah Hijjannah buat ni adalah untuk secure dia punya right yang sepatutnya diberikan waktu proses awal lagi. Dia datang daripada awal yang mana si suami nak berpoligami tanpa mengikut cara yang betul. Jadi cara yang betul tu macam mana? Minta kebenaran daripada mahkamah ataupun autoriti untuk berpoligami. Dan saya ringkaskan, kalau seseorang tu meminta untuk berpoligami, maka mahkamah akan memanggil isteri. Bukan untuk meminta keizinan isteri, tapi mahkamah mesti akan temu ramah isteri dari segi dia punya point of view macam mana. Jadi hakim nak tahu situasi daripada pihak isteri tu macam manalah. Sesi mahkamah ni juga hakim dan juga si isteri dia boleh mengemukakan apa-apa sahaja requirement dia. Yang mana kalau hakim ni fikir munasabah, maka akan menjadi syarat dalam perkahwinan tu. Jadi yang memberikan keizinan tu adalah hakim, bukannya isteri. Sebab tu kadang-kadang yang bypass the process ni, dia kata mana perlu izin isteri kan? Memang tak perlu izin isteri pun, tapi authority. Authority yang buat prosedur tu supaya tidak berlakunya kezaliman. Jadi dalam kes yang ini, kalau si suami memang betul-betul minta mengikut prosedur yang betul, maka si isteri ni akan dipanggil dan dia pun akan tahu melalui cara yang lebih terhormat. Jadi dekat situ, kalau dia nak buat yang macam mana yang selepas ni dia buat, dia boleh request. Misalnya minta harta pencarian, misalnya minta hadiah, misalnya minta berapa nafkah kepada diri sendiri dan juga anak-anak, dan dia boleh request apa nak request dan akan di-finalize oleh hakim tu sendiri. Jadi kat sini kiranya sangat gentleman lah. Kalau si suami yang berkeinginan untuk tambah cawangan ni, dia pergi ikut saluran yang betul, isteri pertama pun dihormati dan dia boleh request apa yang dia nak request, tapi bukan semuanya request tu diluluskan atas budi bicara hakim. Jadi yang ini kiranya cara yang paling best lah untuk semua orang. Jadi apabila berlakunya bypass ni pergi ke Thailand dan sebagainya, so yang request daripada si isteri ni, maka untuk yang tahu hak dia akan buat benda tu selepas tu. Jadi apa yang Aisyah Hijjannah buat ni adalah untuk secure dia punya right yang sepatutnya diberikan waktu proses awal lagi. Cumanya kalau kita tengok, dan kita pun tidak ada detail apa dokumen yang dia buat, adakah dia PAPB, kita panggil perjanjian aset bersama dan sebagainya. Tapi lebih kepada suami isteri bersetuju sebab syarikat dan harta syarikat yang ada tu kebanyakannya dipunyai oleh syarikat dan 50-50. Agreement ni adalah untuk acknowledge yang si suami memberikan 100% kepada si isteri. Dan ini agreement untuk biar si suami ni setuju dulu. Dan belum ada technical dari segi share tu dipindahkan pun, ataupun mungkin di-maintainkan benda tu, dari segi syarikat tu. So syarikat tu 50-50 kan. So bukan betul transfer share tu belum berlaku lagi 100% kepada si Aisyah tu. Pada waktu ni adalah agreement je dulu untuk setuju untuk bagi. Detail pemindahan tu saya rasa belum berlaku. Tapi dah ada yang ni, kiranya dah ada local standby lah untuk execute whatever in the future. Kalaupun orang kata yang si suami pun ada hak dan sebagainya, kita kena faham yang dia dah bagi kan, dia nak relinquish dia punya right, so biarkan je lah, sebab mereka sendiri yang tahu rumah tangga mereka macam mana. Dia tidak ada isu kekalahan suami ke, tidak hormat suami ke apa, sebab rumah tangga ni is not black and white. Rumah tangga ni adalah berdasarkan perbincangan kita suami isteri yang mana sesuai untuk kita, dengan karakter kita, dengan kemampuan kita. Kalau si isteri tak pandai siang ikan, tak apalah dia pandai siang ikan. Kalau dia tak pandai, kita beli yang dah siap siang.